Bismillahirrahmanirrahim. Belenggu-belenggu dan rantai-rantai neraka. Di antara azab neraka itu ialah adanya rantai dan belenggu. Perkara ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Surah Al-Insan ayat 4. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang kafir akan beberapa rantai dan belenggu serta api neraka yang menjulang. Firman Allah Ta'ala lagi, Alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun fil hamimi thumma fil nari yusjarun. Surah Ghafir ayat 7 hingga ayat 70 hingga 72. Maksudnya, orang-orang yang mendustakan kitab dan apa yang kami utuskannya bersama rasul-rasul kami, maka mereka akan mengetahui kelak ketika belenggu dan rantai-rantai dipasung di leher mereka sambil mereka diseret ke dalam air panas yang menggelegak, kemudian mereka dibakar dalam api. Ayat yang pertama menyatakan neraka disediakan dengan rantai-rantai dan belenggu bagi mereka yang kafir, dengan makna yang engkar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkar kepada agama Islam secara umum, menolak Islam. Ayat kedua menyatakan yang kafir itu ialah yang membohongi kitab Allah Ta'ala, kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada rasul-rasul yang wajib kita beriman kepadanya, yang akhirnya adalah kitab Al-Quranul Karim. Mesti percaya pada semua perkara yang ada dalam kitab Al-Quranul Karim, sama ada yang berkait dengan diri kita, kehidupan kita, sehinggalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, berkait dengan ibadat, berkait dengan keluarga nikah kahwin, berkait dengan muamalat, kerja-kerja kita, dan berkait dengan pemerintahan negara. Semua disebut dalam Quran dan wajib beriman kepadanya. Perkara ini dibawa oleh rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Rasul-rasul bukan saja berdakwah, rasul-rasul juga memimpin manusia, bukan saja memimpin imam sembahyang, termasuk memimpin negara, memimpin kehidupan manusia supaya ikut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang betul. Barang siapa yang melawan jalan yang betul ini, maka dimasukkan ke dalam neraka. Disediakan rantai-rantai yang membelenggu mereka, diseret ke dalam neraka yang dinyalakan. Firman Allah Ta'ala, Khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Suratul Haqqah ayat 30 hingga 35. Maksudnya, lalu diperintahkan kepada malaikat, tangkap orang yang berdosa itu, tangkap mereka yang berdosa itu, serta belenggu dia, kemudian bakarlah dia dalam neraka jahim. Selain dari itu, masukkan dia ke dalam lingkaran rantai besi yang ukurannya 70 hasta, dengan dibelitkan di balannya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dosanya tak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan dia juga tidak menggalakkan memberi makanan kepada orang miskin. Bukan saja kafir, menindas orang miskin, tak beri makanan kepada orang miskin, padahal mereka banyak makanan. Maka pada hari ini tidak ada baginya seorang pun dari kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya. Pada hari itu tidak ada siapa yang boleh menolong mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ular-ular dan kala-kala dalam neraka. Memang gambaran azab neraka itu belum pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Sudah tentu di dalamnya ada berbagai-bagai jenis azab yang tidak terperi sakit dan penderitaannya. Di samping perkara-perkara yang tersebut atas, terdapat juga di dalamnya binatang-binatang yang sangat berbisa dan terlalu sakit gigitannya dan sengatannya. Di antaranya diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab bima kanu yufsidun." Suratul Nahl ayat 88. Maksudnya, orang-orang yang kafir dan menghalang dari jalan Allah, kami tambahi mereka azab seksa di samping azab seksa yang telah ada, disebabkan mereka melakukan kerosakan. Menurutnya, yakni menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan dengan tambahan azab itu ialah adanya binatang yang berbisa, iaitu kala sebesar keldai, yakni bagal. Ibn Abbas dan penuh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan, diperanakkan ketika Nabi baru dilantik menjadi Rasul. Apabila dikepung di Mekah, di kampungnya Syekh Ali, setelah dilahirkan, Abdullah bin Abbas dibawa ke hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW mendoakan, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah, ya Tuhanku, berilah padanya ilmu berkenaan ta'wil,
yakni tafsir Al-Quranul Karim dan tafsir berkenaan dengan agama Islam. Doa seorang Rasul, apalagi Rasul akhir zaman, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdullah bin Abbas dalam usia umur yang terlalu muda, mempunyai ilmu yang banyak, dimasuk dikalakan dengan fuqaha us-sahabah, yakni ulama sahabat yang terbilang. Banyak tafsirnya berkenaan dengan Al-Quranul Karim, diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir. Khususnya dia mendampingi Nabi SAW, dekat dengannya, banyak mendengar tafsir daripada Al-Quranul Karim. Di antaranya ialah tafsir ayat yang dibaca, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang yang kafir dan kerja mereka menghalang, menyekat jalan Allah, menyekat orang yang berdakwah, menyekat orang yang nak mengajar agama Islam, menyekat orang yang nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalang agama Islam. Mereka ini Tuhan beri amaran, zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun, kami tambahkan kepada mereka azaban, azab. Dalam bahasa Arab tidak ada alif lam, azaban bukan al-azab. Azaban bila tak ada alif lam disebut isim nakirah dengan makna yang umum, makna yang banyak, bukan satu azab, macam-macam azab. Itu makna azaban. Bila perkataan tu tak ada alif lam, maknanya umum. Banyak kalau ada al-azab, ada alif lam, dikhususkan yang diketahui. Disebut azaban, azab yang tak diketahui. Malaikat dalam ilmu Allah diberitahu oleh Nabi SAW, fauqal azab, di atas azab yang diketahui, azab neraka itu. Bersama dengan azab neraka itu ada azab-azab yang lain yang ditambahkan lagi, bima kanu yufsidun, dengan sebab apa-apa. Perkataan ma juga nakirah, apa-apa sahaja kerja yang dia buat, bercakap, menulis, beri duit, beri apa sahaja, apa-apa kerja yang mereka buat, yufsidun, yang merosakkan agama Allah, perkembangan agama Islam, maka diazabkan dengan azab-azab yang ditambah lagi di dalam neraka. Menurut Ibn Abbas, di antaranya ialah binatang-binatang yang berbisa. Di antaranya ialah kala-kala sebesar keldai, bagal. Dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi an-nari hayatin ka amsali a'naqil buqti talsa'u ahdahunna al-las'ata fayajidu hamwataha 40 kharifan wa inna fi an-nari aqariba ka amsali al-bighali al-mukafati talsa'u ihdahunna al-las'ata fayajidu hamwataha 40 sanah. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya
Sesungguhnya di dalam neraka itu ada ular-ular sebesar unta Khurasan. Unta Khurasan, unta negeri Asia Tengah. Zaman dulu dikenal dengan dia Khurasan. Khurasan ni sebahagian daripada Iran, Afghanistan dan Azerbaijan. Zaman dulu dikenali dengan Khurasan. Peta dunia sudah berubah. Macam di sinilah juga kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melaka. Petanya bila sebut Melaka itu mulia putih sebahagian Sumatera. Termasuk Pahang. Dalam peta zaman dulu. Hijaz, zaman dulu tak ada arah Saudi. Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah dikenali dengan negeri Hijaz. Dan petanya berubah. Zaman dulu disebut negeri Khurasan. Khurasan salah satu wilayah dalam pemerintahan Islam. Khurasan ini sebahagian daripada Iran, sebahagian Afghanistan dan sebahagian Azerbaijan. Di kawasan padang pasir itu ada unta yang lain dengan unta negeri Arab. Unta yang besar, yang ada 2 gah di belakang dia. Ada 2 gah di belakang dia. Unta yang besar, di mana dalam neraka itu ular-ular sebesar unta Khurasan, kala-kala sebesar bagal. Ular-ular sebesar unta Khurasan, salah satu menyengat dengan satu sengatan, maka terasa kemarasannya selama 40 tahun. Dan sesungguhnya dalam neraka itu ada kala-kala sebesar bagal, keldai yang penuh susu. Jikalau satu menyengat, maka terasalah sakit biasanya selama 40 tahun. 40 tahun dalam neraka ni pendek. Neraka selama-lama. Perhitungan hari di hari akhirat bukan macam hari di dunia ini. Hari yang sangat panjang. Satu harinya menyamai 1000 tahun hari dunia ini. Hari yang panjang. Menunjukkan seksa yang sangat keras terhadap mereka yang menentang Islam di dalam dunia ini. Kerana mereka melawan Allah Ta'ala yang menjadikan mereka. Allah Ta'ala yang memberi rezeki pada mereka, menjadikan nikmat pada diri mereka semuanya. Nikmat hidup sebagai seorang manusia. Boleh tengok, boleh dengar, boleh bercakap, boleh makan minum, dan boleh bernikmat di atas dunia ini. Sepatutnya mereka mengikut peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kepada mereka. Tetapi mereka melawan Allah Ta'ala, mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Bukan saja lawan Allah Ta'ala, banyak perangai-perangai jahat. Merosakkan orang lain, bukan merosak diri dia saja. Merosakkan orang lain. Maka Allah menyeksakan dia dalam neraka dengan seksa yang berlipat kali ganda. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tangisan dan ratapan ahli neraka. Di antara perkara-perkara yang keluar dari rasa kesakitan azab itu ialah tangisan dan ratapan. Maka ahli neraka juga di dalam keadaan begitu, bahkan lebih dahsyat dari tangisan dan ratapan yang didengar di dunia ini. Perkara sebegini dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran.
yang wajib kita percaya, kerana Quran adalah benar. Quran daripada Allah Ta'ala, kalamnya, kata dan cakapnya, ilmunya, ilmu Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Surah Fatir ayat 37. Maksudnya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Ahli neraka berteriak, bertempik di dalam neraka. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan mengerjakan amalan yang saleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ayat ini menceritakan laungan tempikan ahli neraka. Bila diseksa, mereka merayu kepada Allah supaya dikembalikan semula ke dunia. Mereka berjanji kalau balik semula ke dunia, mereka buat amal yang saleh. Sebenarnya itu bohong saja. Allah Ta'ala telah menguji umat-umat zaman dulu, pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu, yang diturunkan tanda-tanda yang banyak. Contohnya Fir'aun dan kaumnya diturunkan dengan bala kemarau, kering, tak ada air. Air jadi darah, katak, belalang dan seumpamanya. Mereka berjanji setiap kali mari bala itu, kalau hilang mereka nak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila Allah hilangkan, mereka ejek-ejek, mereka persendakan. Ini perangai umat zaman dulu, perangai mereka yang kafir ini. Hati mereka tidak ikhlas. Bila dalam kesakitan saja, mereka ingat pada Allah. Bila hilang kesakitan itu, lupakan Allah Ta'ala. Ditunjukkan bagaimana mereka yang dalam keadaan bahaya, di udara, di laut, pada masa menghadapi bahaya itu ingat pada Allah Ta'ala. Bila bahaya hilang, lupa, lawan Allah Ta'ala. Ditunjukkan buktinya dalam kehidupan dunia ini. Mereka berayu, berteriak, minta dibalikkan semula ke dunia. Allah telah menetapkan hari akhirat adalah selama-lamanya. Firman Allah Ta'ala, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Suratul Anbiya ayat 100. Maksudnya, mereka merintih di dalam neraka dan keadaan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar apa-apa. Mereka merintih, merayu, bising dalam neraka
sehingga tak dengar apa malaikat suara rintihan mereka, tangisan mereka. Dahsyatnya merintih dan menangis ahli neraka itu. Firman Allah Ta'ala, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata 'ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Surah Az-Zumar ayat 55 hingga 56. Maksudnya, dan ikutlah sebaik apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku di atas kelalaianku di dalam menunaikan kewajipan-kewajipan terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk di kalangan orang-orang yang mempersendakan agama Allah. Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim, dimulakan dengan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Ikutlah Quran, perkara yang paling baik diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, petunjuk yang benar, petunjuk yang menyelamatkan kamu di dunia sehingga hari akhirat, petunjuk yang tak boleh dilawan dengan petunjuk yang lain. Kerana Quran adalah ilmu Allah, kata Allah, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha penyayang, rahmatnya tidak terhingga kepada hamba-hambanya, Allah yang adil. Ikut apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Yang terbaik diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Tidak ada yang lebih baik daripadanya. Jangan tunggu sehingga mari azab secara mengejut dalam keadaan kamu leka tidak sedar. Dalam leka, mari azab. Azab dunia. Ataupun mati terus masuk alam akhirat. Di masa itu kamu menyesal. Kamu berkata, alangkah sesatnya di atas apa yang aku buat dahulu, sesat yang tidak ada guna. Masa itu barulah sedar mereka mempersendakan agama Allah. Mereka mempermain-mainkan agama Allah, menghinakan agama Allah. Bahawa sedar di masa itu, sedar yang tidak ada guna lagi di masa itu. Firman Allah Ta'ala, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittaqaltu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikr ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Maksudnya, dan ingatlah hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua tangan. Hari orang-orang yang zalim di hari kiamat menggigit tangan sendiri kerana menyesal. Gigit tangan sendiri. Seraya berkata,
Aduhai kiranya aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Alangkah baiknya kalau dulu aku ikut jalan yang ditunjuk oleh Rasul. Alangkah baiknya kalau di atas dunia dulu aku ikut Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Baik kalaulah kiranya aku dahulu tidak menjadikan sipulan yang sesat itu teman kerabatku. Silapnya aku percaya ke orang ni. Percaya ke orang ni. Aku ingat orang ni baik sangat. Bagus sangat. Betul sangat. Silap aku ikut orang ni dulu. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Rupanya dia sesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, masa Quran dibaca kepada aku tak ikut Quran. Ikut orang tu, ikut orang ni. Dan adalah syaitan itu membawa kehinaan menyesatkan manusia. Syaitan kerja menyesatkan manusia. Syaitan itu ada dua jenis. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan hati manusia itu ialah syaitan daripada kalangan jin dan manusia. Kalangan jin yang mengalir bersama dengan darah kita, bergerak dalam diri kita, menggerakkan perasaan kita. Syaitan yang kita tak nampak masuk dalam tubuh kita. Dan syaitan manusia yang kita nampak di keliling kita. Cakapnya pandai. Bijak, ulur pitih pula. Ulur duit pula. Ulur benda pula. Ulur benda-benda yang menarik. Ulur umpan. Yang mengheret kita ke jalan yang sesat. Itu syaitan. Bila ajak kita meninggalkan Quran, itulah syaitan. Baru tahu syaitan. Tetapi sesat setelah meninggal dunia, tidak memberi apa-apa faedah. Kalau nak fikir, fikir di atas dunia ini. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada. Katakanlah wahai Muhammad, aku nasihatkan pada kamu supaya kamu balik ke rumah, berfikir seorang diri ataupun dengan seorang kawan, dengan isteri yang dekat dengan kita, rakan yang dekat dengan kita. Setelah kita mendengar apa-apa berita, apa-apa benda, apa perkara saja, lepas tu kita bincang, fikir dengan akal yang diberi oleh Allah, dan ajak orang yang kita percaya berbincang dengan kita. Betul ke salah? Tak cukup dengan seorang saja. Ada kawan pula. Pilih kawan yang baik. Kawan yang bersama dengan kita di masa senang dan susah. Bukan kawan hak mari masa senang je. Masa susah dia tak ada. Kawan yang ikhlas. Fikir adakah betul ke salah apa yang kita dengar. Kerana perjalanan hidup di dunia ini banyak cobaan, banyak ujian. Di sinilah tiap-tiap rakaat kita disuruh berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akan Engkau sahaja kami sembah wahai Tuhan kami. Akan Engkau sahaja kami minta tolong wahai Tuhan kami. Minta tolong apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat minta tunjuk jalan yang betul. Tunjuk jalan yang betul tiap-tiap rakaat. Ulang.
Nabi pun baca, sahabat pun baca, orang alim pun baca, orang jahil pun baca. Bila semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Kan jalan yang betul ini banyak ujian di atas dunia ini. Kita dengar keliling, kita betul belaka? Betul. Ini kata dia betul, kata dia betul, kata dia betul. Mana betul? Betul belaka? Tak. Betul satu saja. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhan kamu. Yang benar daripada Tuhan. Jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syok. Hak mana daripada Tuhan? Itu yang benar. Yang nyata ialah Al-Quran. Bukan baca saja. Tahu makna, tahu maksud. Tanya orang yang tahu. Kaji mendalam. Ulang baca Quran sampai 100 kali. 1000 kali ulang baca Quran. Doa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul tiap-tiap rakaat sehingga mati. Kerana jalan yang betul ini banyak cobaan, banyak ujiannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Azab yang berbagai peringkat. Di antara perkara yang wajib kita kena tahu dan beriman ialah apa yang diberitahu oleh Nas, Quran dan hadis, bahawa neraka itu mempunyai darjat dan peringkat yang berbeza. Perkara ini dinyatakan oleh nas-nas yang sarih dari hadis-hadis yang sahih. Ahli neraka itu diseksa mengikut tingkat masing-masing berdasarkan bahagian kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing dan qada dosa yang berbeza di kalangan mereka. Menurut keadilan ilahi, mereka diseksa menurut amal masing-masing. Itulah yang diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW. Di antaranya ialah hadis an Samurah bin Jundab radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarquatihi. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada daripada mereka ahli neraka itu orang yang dimakan api sekadar buku lali, dan ada di kalangan mereka orang yang dimakan api sekadar lutut, dan ada yang dimakan api sekadar pinggang, dan ada orang yang dimakan api sekadar tulang selangka, tulang leher. Menyatakan adanya peringkat-peringkat ataupun derajat di kalangan ahli neraka mengikut qada dosa masing-masing. Dan betapa dahsyat siasaan oleh Allah dengan firman-Nya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab innallaha kana azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 56. Maksudnya
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini menyatakan bagaimana di antara siksaan itu ialah kulit mereka dihanguskan, kemudian diganti dengan kulit yang lain, supaya mereka sentiasa dalam keadaan seksa. Tidak ada siapa yang boleh melawan Allah Ta'ala. Dan hukuman Allah serta keputusannya adalah bijaksana, mengikut qada dosa dan kufur mereka di alam dunia ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbaghu fi an-nari sabghatan thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddi an-nas bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sibghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, dibawa ke neraka orang yang paling banyak mendapat nikmat di dalam dunia, lalu dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, wahai manusia, adakah engkau pernah melihat sesuatu kebaikan? Adakah pernah berlaku ke atasmu suatu nikmat? Dia menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Tuhanku. Kemudian dibawa pula orang yang paling menderita di dunia di kalangan ahli syurga, lalu dicelup satu celupan di dalam syurga. Dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, wahai manusia, adakah engkau pernah melihat sebarang penderitaan? Dia menjawab, tidak pernah menimpaku oleh kemelaratan dan tidak pernah menimpaku oleh sebarang kesusahan. Begitulah keadaan ahli syurga dan ahli neraka pada hari kiamat. Di mana ahli neraka yang pernah menjadi orang yang paling kaya, yang paling banyak nikmatnya atas dunia, sebaik saja dicelup dalam neraka. Ditanyakan kepadanya, adakah kamu pernah merasai nikmat? Dijawab, tidak. Sehingga lupa nikmat yang dirasa di atas dunia dulu. Kemudian ahli syurga, orang yang paling susah di atas dunia ini, hidup menderita dan menjadi ahli syurga. Ditanyakan kepadanya, adakah engkau pernah rasa susah dalam hidupmu di dunia? Dia jawab, tak pernah rasa susah. Begitulah nikmat syurga merupakan segala susah di alam dunia. Demikianlah penderitaan azab neraka. Sehingga orang yang pernah mendapat nikmat yang paling banyak di alam dunia melupai nikmat yang pernah dirasainya. Itu adalah perasaan dia lupa nikmat yang pernah dirasa di atas dunia. Padahal dia orang yang paling kaya dalam dunia ini, paling senang dalam dunia ini. Bila masuk neraka, lupakan nikmat yang diberi oleh Allah. Menunjukkan bukan saja kufur i'tiqad,
termasuk kupu nikmat. Begitulah mereka yang diberi nikmat syurga. Bersyukur kepada Allah Ta'ala sehingga segala kesusahan dalam dunia dilupainya. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahwana ahli an-nari 'adzaban man lahu na'lani wa shirakani min nar yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjalu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaba rawahu Muslim. Maksudnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma menunjukkan An-Nu'man dan ayah dia Bashir dua-duanya sahabat Nabi. Dua beranak ni sahabat Nabi belaka. Kalau anak dia saja, ayah tidak, disebut radhiyallahu anhu. Disebut radhiyallahu anhuma. Allah Ta'ala meradai keduanya. Menunjukkan An-Nu'man dan ayahnya Bashir Islam. Dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya serengan-rengan ahli neraka dari segi azabnya ialah orang yang mempunyai sepasang kasut dan sepasang talinya dari api neraka, lalu mendidih dengan kedua-duanya oleh otaknya. Sebagaimana mendidihnya periuk, ia berpendapat tiada seorang pun yang lebih berat seksa daripadanya. Padahal dia orang yang paling ringan azabnya. Begitulah mereka yang paling ringan azab neraka. Diberi pakai kasut dan tali kasut daripada api neraka sehingga otaknya menggelegak, mendidih, menggelegak. Kepanasan api neraka itu. Walaupun demikian dia berpendapat dia paling berat seksa, padahal dia paling ringan seksa. Sehingga tak sedar betapa seksanya paling ringan. Masing-masing akan merasai seksa masing-masing di dalam neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanasan api neraka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddathir, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Maksudnya, aku akan memasukkan ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? Neraka saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya tidak meninggalkan sedikit daging, kulit dan urat. Semuanya dimakan dan dijadikan semula untuk dibakar lagi. Di antara perkara neraka yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, kitab Allah yang benar ialah berkenaan dengan sifat neraka itu. Di antaranya ialah membakar semua yang ada pada tubuh manusia untuk diseksakan. Allah membuktikan bahawa semua yang disebut dalam Quran adalah benar melalui cerita-cerita zaman dahulu yang berlaku ribu-ribu tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu, kitab Taurah, Injil,
dan lain-lain yang dibaca oleh penganut-penganut agama itu. Semua cerita adalah benar, berlaku. Dibuktikan dengan saki-baki kesan-kesan yang ada di atas muka bumi. Pengkaji-pengaji sejarah bertemu dengan kesan-kesan Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain adalah benar. Padahal tempat turun Quran itu ialah Makkah dan Madinah, yang jauh daripada tamadun. Penduduknya buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis, hanya segelintir sedikit saja. Dijadikan Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu itu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, menerima ilmu secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh umatnya membaca dan menulis untuk mendapat ilmu. Adapun pada diri Nabi Muhammad SAW, dia buktikan Quran sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik saja diwahyukan, terlekat ingat dalam ingatannya, dibaca tidak kurang sedikit pun. Huruf dan titiknya menandakan bahawa Quran adalah benar. Termasuklah kejadian alam, alam langit dan alam bumi. Hari ini manusia mencipta alat-alat yang moden, yang canggih, mengkaji angkasa lepas, mengkaji bumi dan isinya. Semua yang disebut dalam Quran adalah benar mengikut kajian sains. Sekiranya kajian dahulu tidak mencapai apa yang disebut dalam Quran, lalu mereka menafikan Al-Quran itu kerana berpegang dengan kajian mereka. Hari ini didapati kajian orang dahulu salah, berjumpa dengan benar sebagaimana yang disebut dalam Quran, berkenaan dengan angkasa lepas, bumi dan lain-lain. Begitulah cerita alam ghaib yang tidak dapat dilihat. Alam roh, alam rohani, alam malakut, alam malaikat yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, dikesan oleh panca indera. Cuma kadang-kadang Allah mengizinkan makhluk yang ghaib itu bertasyakul, merupakan secara zahir kemudian hilang, menandakan perkara yang ghaib yang disebut oleh Quran adalah benar. Maka begitulah juga janji berlakunya hari kiamat, adanya dosa dan pahala, adanya syurga dan neraka. Sifat-sifat yang disebut berkenaan syurga neraka dalam Quran juga adalah benar, yang wajib kita kena percaya. Kerana dalil-dalil yang dapat dibaca dan dilihat adalah benar. Maka perkara yang belum kita lihat lagi, janji-janji Allah yang disebut dalam Quran adalah benar, sebagaimana disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Quran itu, didengar oleh golongan ahli kitab Yahudi dan Kristian, termasuklah penganut agama Majusi, agama Hindu, agama yang terdahulu, yang ada sedikit sebanyak saki-baki kitab zaman dahulu, walaupun telah dipinda banyak, diselewengkan. Tetapi banyak perkara yang disebut dalam Quran, diceritakan oleh Nabi SAW adalah benar. Di antaranya firman Allah Ta'ala, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa
tad'u man adbara wa tawalla wa jam'a fa'awa'a. Suratul Ma'arij ayat 15 hingga 18. Maksudnya, sekali-kali tidak dapat membiasakan diri. Sesungguhnya neraka itu api yang berlonjak nyalanya, yang mengupas kulit kepala, memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, yakni Islam, serta mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya dengan tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Disebut lagi dalam ayat-ayat yang lain daripada dulu. Di antara menyatakan sekali-kali tidak dapat membiasakan diri. Di sana banyak perkara yang luar biasa. Di antaranya ialah api neraka yang membakar, yang menyala dan membakar, mengupas kulit kepala, memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Disediakan untuk mereka yang melawan agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari, yang menuntut, yang berpegang lain daripada Islam, nascaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Walaupun Islam tidak memaksa penganut agama lain, mereka bebas nak ikut agama lain, tak dipaksa masuk Islam, supaya mereka gunakan akal fikiran mereka. Allah menegaskan yang betul satu sahaja, iaitulah Islam. Jangan ada kalangan orang Islam yang mengatakan agama lain serupa je, betul macam Islam juga. Salah. Tidak sekali-kali. Hanya Islam yang betul. Yang lain pada Islam adalah salah. Walaupun di sana ada beberapa titik persamaan dalam Islam dan bukan Islam. Contohnya, Islam mewajibkan taat pada dua ibu bapa. Semua agama mewajibkan taat pada dua ibu bapa. Jangan kata ini serupa agama lain dengan Islam. Tidak serupa. Kerana ketaatan dalam Islam berpandukan kepada ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketaatan agama lain bergantung dengan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Contohnya, Islam mengharamkan riba. Komunis dan sosialis juga mengharamkan riba. Jangan kita kata ini komunis dan sosialis dalam Islam. Serupa. Tidak. Islam berdasarkan kepada beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun komunis sosialis berdasarkan kepada materialisme, kebendaan duniawi sahaja. Tak ada dosa pahala yang berkait dengan hari akhirat. Ini beza yang kita kena faham. Banyak kalangan orang Islam yang jadi sesat, menganut bahawa dunia tak ada hubungan dengan Islam. Lalu mereka menganggap bahawa di sana banyak ajaran-ajaran lain tu molek serupa dengan Islam, maka tak apa kita ikut yang lain. Tidak. Kerana Islam berdasarkan kepada beriman kepada Allah, hari akhirat, berta'abud kepada Allah dan hari akhirat, berdasarkan dosa dan pahala. Ada pun ajaran yang lain berdasarkan kepada perkara lahir sahaja, duniawi sahaja, tak ada wawasan di hari akhirat. Yakni api neraka mempunyai kepanasan yang mengupas kulit dari daging dan tulang, seterusnya membakar hangus semuanya, kemudian bertukar menjadi kulit semula untuk dibakar lagi. Setelah hangus, hancur, balik semula, dibakar lagi. Hangus, hancur, balik semula. Mengapa begitu? Supaya terus dalam keadaan seksa, dalam keadaan azab. Hukuman terhadap mereka yang durhaka, yang lawan Allah di alam dunia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala narukum juz'un min 70 juz'a min nari jahannam. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyatan qala fuddilat alaihinna bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api yang ada pada kamu hanyalah satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka. Api yang kamu lihat di alam dunia ini hanya satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka. Api neraka itu 70 kali ganda daripada kepanasan api yang ada di alam dunia ini. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, sekalipun api yang ada pada kita ini sudah cukup panas, api yang ada ini pun dah panas, macam mana berlipat kali ganda? Sabda Rasulullah SAW, dilebihkan di atasnya 69 juzuk. Semua juzuk itu seperti kepanasannya. Kepanasan juzuk yang pertama itu 70 kali ganda. Itulah dahsyatnya api neraka yang diberitahu oleh Quran dan diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu